إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat banyak yang tidak terhitung. Terlalu banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah tak mampu. Tidak terhitung. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat rumah kediaman, nikmat pakaian, nikmat kesihatan. Dan benda-benda ni tuan-tuan, nikmat-nikmat makan, minum, kesihatan, rumah kediaman, kenderaan, Allah umum, Allah bagi kepada semua. Yang tidak beriman, yang beriman, tidak beriman, Allah bagi. Kamu kadang-kadang mempunyai kenderaan jauh lebih baik daripada kita. Makan minum Allah umum bagi. Binatang pun boleh makan, boleh minum. Badan dia lebih besar daripada badan kita, setengah-setengah binatang. Tapi nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi ni nikmat beragama, nikmat Islam. Bukan sekadar nama Islam. Kalau nama Islam ni hujung akhir dunia ni dah memang banyak yang nama Islam. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Dia beritahu. Hadis ni dalam kitab Mishkat jilid 3. Dia katakan nama Islam bukan nama Islam, tapi Islam, praktik Islam tu. Ini nikmat besar. Bila mana kita terhalang daripada praktik Islam, maka itu satu musibah pada kita. Bila mana kita dapat melakukan amalan-amalan agama, itu satu keuntungan, satu rahmat, satu kebaikan, kasih sayang Allah bagi kepada kita. Nabi ajar sahabat dan Nabi pun doa, Allahumma inni as'aluka fa'lal khairat. Wahai Allah, beri keupayaan bagi aku nak buat benda baik, nak buat amal-amal agama, perintah kau, benda-benda kebaikan. Nak tinggalkan keburukan. Fa'lal khairat wa tarakal munkarat. Keburukan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok yang melanda dunia dan negara kita, coronavirus COVID-19 ni, itu bukan musibah besar. Bukan musibah besar. Di antara penyakit-penyakit dia pun bukan besar. Kematian SARS, kata setengah pengkaji, SARS tu lebih banyak orang mati, tapi tidak didedahkan, tidak dipamerkan, tidak diletakkan angka secara yang kita tengok sekarang. Sekarang kita tekan internet dia, keluar mana yang lebih tinggi, yang mana dah ni semua. Tapi tidak ada SOP yang macam kita ada sekarang. Seluruh dunia lah, negara lain pun ada SOP juga. Jadi musibah sebenarnya bukan penyakit tu. Musibah sebenarnya Allah menghalangi kita untuk beribadat dalam rumah Allah. Itu musibah besar. Bila mana kita tak boleh datang ke masjid, bila mana masjid kita dikunci dengan, ialah ini tanda yang kita lihat, yang sebab penyakit, terpaksa kita kena buat SOP.
kena virus. Tapi nak tunjuk pada kita bahawa Allah tak nak kita datang masjid kerana amal-amal buruk manusia ni. Bagi orang yang beriman takwa, yang selalu datang masjid, menangis terisak-isak, tak boleh datang ke masjid. Baru tahu hati ni. Tu Allah tu nak pandang hati-hati kita ni. Jadi musibah besar ni bukan COVID, bukan virus COVID. Musibah besar ni bila kita tidak boleh memakmurkan masjid kita, tidak boleh mendatangi masjid kita, tidak boleh beramal dengan masjid kita. Yang lepas sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rahmat, boleh ikut SOP. Jadi tuan-tuan, inilah musibah besar. Inilah musibah besar. Rasulullah SAW tak boleh beramal di Mekah. Nabi semayang di haram, Masjidil Haram, depan Kaabah. Dibuang najis unta, diletakkan berbagai-bagai debu-debu. Zainab datang usap kepala ayah dia, ambil bawa air bagi. Menangis Zainab melihat ayahnya Rasulullah SAW. Rasulullah kata, wahai Zainab, jangan kamu menangis. Akan sampai satu waktu setiap pintu rumah akan sampai agama ni. Nabi tak boleh praktik agama di Mekah, tak boleh semayang di haram, di Masjidil Haram. Dihalangi, sahabat-sahabat tak boleh semayang Masjidil Haram. Mereka terpaksa bersembunyi di rumah Arkam bin Abi Arkam untuk nak sampaikan wahyu, nak beramal dengan wahyu ketika itu. Yang lebih wahyu itu lebih mirip kepada akidah iman. Ayat-ayatnya pendek-pendek, tapi menyentuh soal iman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu semua ayat-ayat Makkiyah. Jadi bila mana mereka sahabat Nabi, Rasulullah dan sahabat tak boleh dah laksanakan perintah Allah yang maktubah, sembahyang yang diperintahkan, tak boleh lagi nak mendekati Kaabah, nak peluk Kaabah, nak cium Hajar Aswad. Dan Allah perintah Nabi pergi satu tempat, hijrah ke Madinah, yang mana Madinah itu ada virus. Ni saya nak cerita lain daripada ni. Madinah ketika itu berpenyakit, maknanya ada virus, tapi bukan coronavirus lah. Maknanya, dan maaf kita faham bahawa sejarah yang diceritakan oleh ulama-ulama, Abu Hasan Ali Nadwi Al-Hasani adalah kitab dia tu. Dalam Qisasul Anbiya, Ibrah Liulil Albab, Ibnu Kathir, Qisasul Anbiya, Abu Hasan Ali Nadwi Al-Hasani. Tempat yang berpenyakit, Yathrib. Tempat tu dah ada virus, ada penyakit. Orang luar tak mau masuk pasal ada penyakit. Madinah waktu tu. Dan ada berlaku pergaduhan. Ada gangster besar, Abang Long ada di sana, Ayah Handa ada di sana. Dia cerita zaman kita lah, bentuk macam tu lah. Siapa mereka ni yang duduk di sana? Pak Abang Long, pas ni Ayah Handa semua ni. Tak ada lah bahasa kita begitu kan. Sa'ad bin Ubadah, Sa'id bin Zaid, itu ketua suku Aus Khazraj. Abu Ayyub Al-Ansari, tu kira ayah anda paduka waktu tu lah. Waktu unta Nabi berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kira ayah anda paduka. Dan mereka berperang satu sama lain, bergaduh. Kita sebut bahasa suku kaum lah. Maknanya dah ada pergaduhan di Madinah, sudah ada pergaduhan ketika itu. Tidak tentram. Unta digambarkan, unta satu suku lain, suku Auf datang makan rumput kawasan suku Hazrat, mereka akan bergaduh. Tuan-tuan bayangkanlah bagaimana yang lain. Hanya unta makan rumput.
Maknanya tempat di Madinah ni tidak selamat kerana dua gangster besar ni ada. Maaf saya guna perkataan itulah mudah sesuai dengan zaman kita. Dan tempat ada virus kerana Madinah berpenyakit. Tapi Allah perintah Nabi pergi ke Madinah. Allah perintah Nabi pergi ke Madinah. Siapa perintah? Allah perintah. Sebab tu kitab-kitab hadis kita tengok, hadis antara hadis yang pertama, innama amalu binniyat, memang ikhlas lah. Syaitan tu berkait dengan ikhlas. Tapi dalam innama amalu binniyat, semua hadis-hadis yang kitab-kitab sunan apa semua, Bukhari, Muslim, hadis yang awal, man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kana hijratu ila dunya aw imra'atun yankihuha hijratu ila ma hajara ilaih. Hadis itu tentang ikhlas, tapi nak tunjuk hijrah. Yang Allah perintah sahabat Nabi, Nabi dan sahabat orang Islam waktu itu pergi hijrah. Tempat berpenyakit yang bergaduh, tapi pergi sana. Bukan lari keluar. Tentang dia nampak apa yang saya nak sampai. Bukan bermaksud kita kata kita criticize apa yang ada sekarang. Bukan begitu. Sebenarnya nak tunjuk macam mana kehidupan zaman dulu. Allah perintah mereka dan Nabi perintah pergi sana. Bukan nak buat bisnes sana, bukan nak bangun ekonomi di sana. Allah perintah Nabi dan sahabat pergi ke sana satu saja kerana agama. Walaupun tempat itu ada pergaduhan, ada dua suku gangster besar, Aus dan Khazraj, kita sebut begitulah. Ada penyakit virus di sana, tapi mereka pergi kerana agama ini besar. Kerana perintah Allah, kerana agama ini besar. Bila Nabi sampai, unta Nabi sampai di Madinah, berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari, menerima tetamu, sahabat-sahabat yang baiat, yang dua, baiat pertama, baiat kedua, yang lain-lain yang telah boleh memeluk agama Islam di Madinah, datang jumpa Nabi. Kalau ikut penyakit, kalaulah wabak di Madinah tu berpenyakit, dah jangkit dah Nabi. Dan Nabi pasang-pasangkan orang Mekah, orang Madinah, orang Mekah, orang Madinah, mana penyakit Nabi. Kita kenal bahawa Madinah nama asal Yasrib dan ada penyakit. Tapi Allah nak Nabi buat satu benda yang dengan benda ini, dengan bangunan ini, amalan boleh buat dan boleh menghilangkan semua tu. Apa dia? Masjid. Perancangan awal Nabi adalah bina masjid, bukan rumah dia. Dan Nabi tahu dengan perantaraan ini semua masalah selesai. Nabi bina masjid, beli tanah anak yatim, kurma yang telah mati, tebang, buat batang 4, anyaman daun kurma kering, dia anyam buat dinding, bumbungnya langit ketika itu awal-awal, kapetnya bawahnya pasir tanah. Tahun yang ada dia kata tahun yang ke-8, 9, dia kata tahun ke-5, Tamindari datang bawa pasang bumbung. Tu pun bumbung tu anyaman kurma bocor. Hadis Ramadan Nabi sujud, kata Ibnu Abbas, aku lihat Nabi sujud di atas lumpur, bocor hujan. Jadi itulah Nabi bina masjid, dan daripada masjid maka bermula amal dalam masjid. Akhirnya penyakit hilang di Madinah. Gangster dua ni telah berubah. Dua gangster Aus dan Khazraj tukar nama sebagai Ansar. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah tukar dua suku Aus dan Khazraj ini, ayahanda paduka dua-dua ni, dalam bahasa kita sekarang ni Pak,
Sehingga kedua-dua ini disebutkan sebagai asyara mubasyara yubasyiru bil jannah. 10 orang yang dijanji dengan syurga. Sa'ad bin Ubadah, Sa'id bin Zaid. Dan amalan bila mana saja masjid, amalan berubah, amalan masjid merubah keadaan. Penyakit hilang, perpecahan, gangsterisme yang ada waktu bergaduhan, memang kita sebut bergaduhan, hilang. Dan Allah jadikan kedua golongan ini sebut di dalam Al-Quran, kalau kamu ikut mereka, kamu akan dapat hidayah daripada ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Golongan yang awal daripada Muhajirin dan Ansar, kalau kamu ikut mereka, Quran sebut. Jadi apa saya nak cerita malam ni? Kita ikut SOP, tapi ikut, tuan-tuan tolong ikut. Negara kita alhamdulillah, semalam pun kluster tabligh telah diisytiharkan, dah tak ada lagi dah. Kita kena ikut SOP. Tapi hati, perasaan kita, kalau kita tidak ada perasaan, macam orang sakit, dia selalu datang masjid, datang surau, datang masjid, datang surau, tiba-tiba jatuh sakit, dia nak pergi surau tak boleh, menangis dia. Itu perasaan hati. Tak boleh pergi, nak buat macam mana, tak boleh pergi, penyakit yang ada kat aku ni, sakit, duduk wheelchair. Tapi hati dia menangis, duduk dekat anjung rumah, tengok orang azan maghrib, naik motor pergi. Dia nak pergi tapi tak boleh. Hati dia sedih, dia menangis. Itu betul lah, Allah bagi ganjaran pada dia. Orang yang apabila boleh jaga amal, tiba-tiba jatuh sakit, sebagaimana dia sihat, Allah telah bagi amalan. Jadi amalan-amalan itu merubah. Innallaha ta'ala idza nazala ahadan minas sama'i fi ahlil ardi surifat an umaril masajid. Allah Ta'ala kalau datang penyakit, hadis tersebut, fi ahlil ardi, yang penyakit itu kena kepada ahli penduduk bumi berkenaan, tempat berkenaan, surifat, Allah alihkan an umaril masajid. Hadis ajar kita begitu, Rasulullah ajar kita begitu. Dengan memaafkan masjid, penyakit hilang. Tapi kerana kita keadaan lemah iman, saya, tuan-tuan, masyarakat kita duduk dalam suasana akhir, maka manusia ketakutan kepada penyakit itu jauh lebih takut pada Allah Ta'ala. Tapi bukan makna kata langgar SOP, bukan. Kita nak ni ubah dalam. Kita semayanglah macam biasa, tapi ubah dalam tu, kesedihan yang ada kat dalam tu, itu yang mahal. Kerisauan, kebimbangan yang kat dalam tu yang mahal. Satu orang yang minum arak, kawan dia pun minum arak, dia duduk minum arak, kawan dia minum arak, wajib pada dia rasa benci dengan arak tu, dan tegur kawan dia, woi bahlul, minum arak tu haram. Dia pun tunggang juga, wajib bagi pada dia rasa benci, tak suka. Sebab tu hati kita, tuan-tuan, ini sejarah kita. Tak pernah satu mana pun masyarakat dalam Islam, kalau Tok Wan kita yang meninggal 30 tahun yang lalu, 40 yang tahun lalu, dia bangun, dia tengok sembahyang macam ni, mana apa belajar ni sembahyang macam ni, kan? Ni sembahyang gang ni, mana belajar, tak ada satu ulama pun. Darurat kita SOP. Sebab saya ikut. Tapi tak pernah jumpa sejarah hidup saya dan tuan-tuan, kita tak pernah berjumpa pun sembahyang macam ni. Sebab tu kalau arwah Tok Wan kita bangun tengok, hampa belajar mana ni, tak pernah jumpa. Sebab tu Facebook semalam saya baca, apalah saya Facebook tadi, dia kata apa? Taraktu amrain, aku tinggalkan dua perkara, dan tadillu, kamu tidak sesat. Aku tinggalkan kamu dua perkara, dia ikut itu, yang kamu pegang dengannya tidak sesat. Pertamanya Kitabullah, keduanya SOP. Oh, minta maaf, silap. Sampai macam tu sekali. Maknanya apa? Bukan dia mamin, maknanya kita dah terlampau fobia. Nabi Ibrahim AS Allah telah sebut Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Aku sakit, Allah yang sembuh, Allah yang datang penyakit. Tadi hadis kita baca.
ahatan minas sama'i fi ahli al-ardi. Iza maritu fawashfir, bila aku sakit Allah sembuh. Allah yang bagi penyakit. Jadi yang ni yang kita nak letak dalam kita, Allah bagi penyakit. Tapi kena jaga SOP, berjaga-jaga. Tapi Allah yang bagi penyakit, ingat Allah bagi penyakit. Kalau Allah tak bagi, tak kena. Kalau Allah bagi, jaga pun kena. Tapi tertib adabnya, adatnya, kalau kita jaga, insya-Allah terpelihara. Tapi nak kena letak dalam hati kita ni sampai jadi ketakutan lah. Ni masa SOP baru ni 3 bulan tu, apa yang kat awal tu, laki bini duk topong surau. Duk topong surau. Ada orang kat surau ya, topong. Ada orang kat surau. Polis, ada orang datang surau, kena tangkap. Pokok senar. Saya waktu tu terperangkap di Kedah 3 bulan. Pokok senar, kawan saya balik Kuala Lumpur terperangkap di Kuala Kedah, jumpa. Cari ruang nak tengok ayah. Pergi balik semayang surau taman dia, kena tangkap habis semua. Pasal tu grup topong ni, dia dengan laki bini duduk topong. Tapi hak topong tu lah ni dah buka surau mana ada. Buka dia pun tak ada. Tuan-tuan berpada-pada lah. Allahu Akbar. Satu orang singgah satu surau. Zuhur dah agak lewat, nak masuk surau, surau kunci. Tak semayang, nak balik jauh. Rumah dia dekat 12 kilo lagi. Kalau balik tak dan nak semayang zuhur, masuk asar. Nak jamak tak boleh. Jadi cari masjid, cari surau tak ada. Jadi dia cari cara rabat mana tu, pergi ambil wuduk, semayang dalam surau. Semayang seorang lah. Kira SOP paling okey lah, tak ada siapa pun, seorang-seorang. Habis semayang zuhur, tak tunggulah lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit lagi nak masuk waktu asar, sandang lah. Tiba-tiba polis datang tangkap dia. Ada orang report, ada orang datang surau. Jadi takut pula nak datang surau, kena report. Oi, kacau kita. Kira zaman darurat, zaman orang Islam komunis, zaman Komintang dulu agak. Jadi apa yang kita nak cerita, SOP kita ikut, tapi jangan terlalu takut sehingga kita, sebab Allah telah sebut tu, la yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana, qul kata, la yusibana, tidak akan tertimpa kepada kita sebarang musibah illa ma kataballahu lana, penyakit dan sebagainya pun, melainkan apa yang Allah telah catat kita kena. Waktu Ibrahim kata, aku sakit, Allah sembuh, sebab penyakit datang daripada Allah. Tapi jangan terlalu fobia, terlalu sampai dah kesian, tuan-tuan. Nak semayang RNR surau kunci, nak beli taman surau kunci. Saya terperangkap di Kedah, pergi kampung Sanlang dengan anak saya, abang saya, singgah nak semayang. Azan Ma'rib nak masuk, pengusia kata tak boleh encik, 3 orang lah. 3 orang lah. Saya kata tak apalah, boleh kita semayang kat luar, kat koridor kat luar. Tu boleh. Maknanya dalam masjid ni betul-betul banyak virus. Itu yang mind setting kita. SOP lah, tapi mind setting tu dah khasa macam Allah, kesian. SOP kita kena ikut, tuan-tuan. Jangan tak ikut. Saya ikut. Tapi mind setting kita sehingga kita jadi takut dengan penyakit yang kita tak tahu, yang Allah telah sebut banyak. Tak akan kena, melainkan apa yang Allah tentukan kepada kita. Dan kita ambil jalan berhati-hati. Khuzu khizrakum. Ambil jalan berhati-hati. SOP. Tapi jangan sampai macam tu sekali. Saya kata tak apalah, kita semayang, tak ada masalah semayang kat luar. Tapi kalau hari Jumaat boleh 15 orang, mula 13 orang, 15 orang. Kalau semayang 5 waktu, dia 3 orang lah. Imam, Bilal, pengurusi. Lepas tu naik sikit lah, 5 orang, 3 orang. Jadi kadang-kadang kita tertanya juga, kalau Jumaat 15 orang, jadi Jumaat ni virus dia kurang sikit, boleh ramai. Kalau Ma'rib Isya ni virus dia banyak, dia kena 3 orang je. Jadi kita pun tak tahu keadaan. Dan baru ni saya pergi Johor, 2-3 minggu lepas pergi Johor,
Kita tak tahu masjid mana bandar Uda tu. Kita dengar dekat nak azan ke Kelambut, dekat nak azan lah, kita pun kalau siap-siap naik kereta. Sampai-sampai cik tak boleh masuk 20 minit sebelum azan, dikunci masjid. Saya kata tak apalah, boleh kita sembahyang belakang, boleh. Saya lebih selesa sembahyang Jumaat belakang dengan anak saya. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita bawa anak, bila bawa anak kita peluk kita. Bila sembahyang kat masjid, dia kena renggang kita. Jadi itu sih kita kata masjid jadi mangsa. Kluster masjid Sri Taling, kluster tabligh agama jadi mangsa. Kluster masjid India tu, masjid India tak ada kluster pun, jangan ada Malayan Mission dengan Selangor Mission, tapi kluster dia kluster masjid India, masjid jadi mangsa. Sedangkan gereja tu di Sabah berapa banyak padri dah meninggal, tak ada kluster gereja mana-mana, tak ada. Jadi agama jadi mangsa. Tuan-tuan, mindsetting kita. Sebab tu letak yang Allah tentukan penyakit, kita cari jalan berjaga-jaga, tapi hati. Sebab tu kita semayang ni, macam saya ceramah baru ni dekat Masjid Pancu Jaya, imam saf sufufakum, rapat dan luruskan saf. Nak rapat macam mana, ada henggang? Tak, sunatnya begitu, ada hadis Nabi suruh rapat-rapatkan. Sebenarnya tak apa, kita renggang lah, tapi sunnahnya begitu. Saf sufufakum, rapat dan luruskan saf, tuan-tuan. Tak apa, berdua renggang, SOP. Tertibnya sebab tu sehingga ada orang tanya saya. Dia kata, ustaz macam mana? Kita SOP. Tapi agama sudah, mereka cuba. Hal urusan agama telah berubah atas nama darurat. Memang darurat, tapi maknanya kita ikut SOP. Mana ada Nabi ajak macam ni, tapi kita kena buat. Tapi kena hati-hati. Ya Allah, ini bukan cara agama, ini keadaan begini, maku tu pasal. Baru betul kesedihan tu. Sebab tu Syekh Imran Husin kata, lebih baik semayang berjemaah di rumah dengan anak-anak duduk apa-apa daripada semayang masjid. Enggak, kata Syekh Imran Husin, kerana ini adalah sunnah. Enggak, tu bukan sunnah, kata dia lah. Tapi dia mazhab Hanafi. Kita ikut peraturan letak, tak apa. Tapi letak dah, jangan main kita ni dah takut sangat benda tu. Kalau silap jadi macam tu. So, macam dah ada rebah 10 orang kat luar tu kena macam tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis tadi yang Nabi sebut, bila Nabi dan sahabat memamurkan masjid di tempat yang ada penyakit di Madinah, tempat yang ada pembunuhan, peperangan, perang Mu'az, perang besar 7 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Kata Abu Hasan Al-Ladi, perang ni adalah perang besar. Tapi dengan amalan yang mereka buat dalam masjid, Allah ubah, penyakit hilang, disatukan. Aus Hazrat disatukan, nama dia Ansar. Penyakit hilang. Malah sesiapa saja masuk Madinah akan dapat hidayat. Madinatul Munawwarah, Madinah menjadi bercahaya dengan hidayat Allah SWT, dengan peranan masjid. Tuan-tuan, ni kita dapat ruang, alhamdulillah. Allah bagi balik, kita boleh balik, insya-Allah. Tak apa hari nanti kita boleh balik sembahyang jemaah macam biasa. Kita ni kita pun dah alhamdulillah, Allah Taala bagi rahmat, berkat, kita jaga dan sebagainya, kerjasama semua Allah bagi. Dan kesedihan, seronok, rasa syukur tuan-tuan, sujud syukur. Saya boleh sembahyang jemaat kali pertama dan sembahyang jemaat, saya sujud syukur. Nikmat Allah Taala bagi. Tuan-tuan, dia bila jadi begini, kita terbahagi pada beberapa perkara. Ada orang ikut rentak. Sebab tu Nabi disebut oleh Allah SWT, litanzural ummal qura wa man haulaha, beri peringatan kepada ummal qura wa man haula, sekitarnya Mekah, Madinah, untuk merubah dengan amalan agama, merubah suasana. Tapi bila kita kena lockdown, suasana lockdown tu menyebabkan setengah orang tinggal. Baik kita yang datang ke surau, alhamdulillah kita boleh semayang, jaga semayang. Tapi orang yang tak jaga semayang, dia main tengok, tak ada, tengok surau tutup, RNR tutup, aku nak semayang pun tak boleh, tak payah semayang lah. Berapa ramai orang tak semayang. Tuan-tuan boleh bayangkan ketika 3 bulan yang lepas, berapa ramai orang telah tinggal semayang. Orang tu orang yang nak semayang, orang tak semayang lagilah.
Waktu tak lockdown pun tak sembahyang. Dan berapa ramai orang dah hilang roh hari Jumaat. Kebaikan, keberkatan hari Jumaat yang kata Saidul Ayyam tu hilang. Duduk hari Jumaat, oh kita alhamdulillah potong kuku, pagi mandi, iron baju semua sehari nak pergi sembahyang Jumaat. Tak mau dapat telur, nak dapat unta ni, piawai. Semua. Lama kelamaan minggu yang pertama Jumaat yang pertama Allah tak dapat pergi sembahyang Jumaat. Jumaat yang kedua Allah tak dapat pergi Jumaat. Jumaat yang ketiga, aku munafik ke 3 kali Jumaat tak pergi deh. Jumaat keempat rasa sedih. Masuk Jumaat yang ke-10 dah immune dah. Duduk depan TV, pegang remote turun nak tengok apa keputusan KKM. Sembahyang Zuhur pun lewat. Mula-mula tu kau semangat tengok macam mana syarat jadi imam apa semua. Syarat jadi imam begini. Siap bagi tahu rumah. Siap. Apa lambat ni semua anak-anak semua cepat ambil wuduk. Siap. Anak pun kamar Allahu Akbar sembahyang. Masuk minggu pertama, masuk minggu kedua tak ada. Bila cucu datang selak kain Tok Wan dia duduk jadi imam, habis semua huru-hara. Kan ada virus. Jadi habis, jadi sembahyang balik seorang. Tu pun Zuhur pun dah lewat. Asar dah lewat. Hari Jumaat dah tak tahu hari Jumaat. Hari ni hari apa? Jumaat. Dia terkejut. Dah hilang. Dan di tempat di kampung saya terperangkap di kampung di Kuala Kedah. Tempat saya hari Jumaat, orang kampung daripada saya kecil lagi, hari Jumaat mereka tak akan ke laut. Di kampung nelayan lah, tapi tak ada kampung lah, ada taman kota nelayan. Hari Jumaat orang tak akan pergi ke laut. Dia orang tahu hari Jumaat tak pergi ke laut kerana hari Jumaat. Tuan-tuan nak cari ikan hari Jumaat tak ada. Lagi satu, dia orang tak pergi ke laut bila mana nak keluar daripada pintu Kuala, nak keluar daripada kampung nak naik bot tu, bot ikan, bot pukat tangsi dia bagi. Bot jerat apa semua, bot bawal semua. Dia nak keluar tu, bila nak keluar dia akan, kalau pintu Kuala tu dia akan ada satu tiang bendera. Kalau bendera hitam putih tu, bendera hitam putih ni bukan Pahang tau. Ni orang Kedah. Bendera hitam putih tu naik penuh, ada orang mati. Orang kampung dah set dah dulu, masyarakat dia orang mesyuarat begitu. Bila ada orang mati, kalau duduk atas maknanya orang tua mati. Mereka terus tinggal pergi ke laut. Balik tak jadi pergi ke laut walaupun hari itu bukan hari Jumaat. Kerana nak sembahyang jenazah ramai-ramai pengurusan jenazah. Kalau bendera tu tengah maknanya ada budak mati. Bila orang kampung dah tahu. Tapi bila hari Jumaat baru ni dah tak ada lagi cerita jemaat, suasana jemaat. Orang berniaga tak jauh daripada masjid ada pasar. Pasar daripada jeti naik bot pun ada pasar panjang. Bila azan Jumaat Allahu Akbar, orang macam biasa ni. Pasti orang dah tak tahu dah hari tu hari Jumaat kerana Jumaat tak ada. Dihadkan kepada 12 orang. Yang lembu, yang hak jenis tak ambil berat ni, alhamdulillah dia terus berniaga. Jadi suasana Jumaat tak ada. Sehingga bila boleh sembahyang Jumaat pun mereka tak mau pergi. Khutbah hari ni berapa orang? Ada masjid yang 20 orang tak ada. Kan? Banyak. Tak dapat. Jangan berlaku zalim. Orang lain nak datang, kamu daftar, kamu tak datang. Jadi tuan-tuan, bila dah buka grup-grup macam ni, dia pula dia punya bisnes macam biasa. Buat Jumaat dulu tak berpiawai. Dan itulah keadaan. Dan suasana ini merubah orang yang lemah iman jadi bertambah lemah. Sebab suasana merubah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, orang tak kaki masjid pun pergi masjid. Orang tak kaki sembahyang sunat pun sembahyang sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, Haji sembahyang sunat apa? Sembahyang je lah. Punya rajin tu balik, lepas balik umrah tu 3 hari tak ada dah. Sembahyang sunat selepas maghrib pun tak buat, sembahyang syam tak buat, habis je sat botol balik. Dah mana suasana tu berubah kita. Duduk kat masjid Nabi, duduk ambil Quran baca. Bila balik Malaysia, Quran pun tak pegang. Suasana merubah. Begitulah dengan keadaan suasana COVID-19 yang kita kena lockdown. Dia boleh merubah orang yang lemah ni. Dan orang yang hati sedih, kerisauan dan menangis, ya Allah tolonglah. Dan dia dapat jaga dengan keluarga dia. Sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih. Tuan-tuan, ni kita ada torchlight tau. Kita ada torchlight. Kita suluh muka kita duduk tengok cermin. Kita yang tahu macam mana bau ni. Bila hari raya pakai sampin kan, pegang tongkat nak khutbah kan, mayang raya dengan anak-anak semua, mayang nak pegang khutbah apa semua.
Lepas sembahyang raya, sembahyang zuhur pun terabur. Asal terabur, jadi seorang balik tak ada, semangat tu dah tak ada. Kecuali orang yang anak dia memang duduk madrasah, anak dia pun tahfiz dan dia jaga sepanjang dia jaga sembahyang Jumaat. Orang ni boleh berjemaah dengan keluarga di rumah, tak tinggal. Sebab tu bila terpisah daripada masjid, tempat paling banyak rahmat adalah masjid. Tempat paling banyak rahmat masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, wahai Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat engkau. Di masjid inilah pintu rahmat banyak. Kita datang ke masjid mengutip rahmat. Dan rangka iman ini berfungsi daripada masjid. Iza ra'aytum rajula yata'ahadul masajida ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman kama qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nabi baca sampai hujung ayat. Nabi beritahu kalau kamu lihat ada lelaki yang ulang alik ke masjid, bukan sekali baby, ulang alik ke masjid, makna perkataan ulang alik selalu 5 waktu tak pernah 3. Fashhadu lahu bil iman, saksi dengan iman, kerana rangka masjid, amalan masjid ni dia boleh merubah iman. Amalan masjid dia boleh merubah iman. Fashhadu lahu bil iman, saksi dia tu orang beriman, saksi dengan iman. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah Ta'ala innama, sesungguhnya orang yang mengamalkan masjid Allah. Jadi yang disebutkan masjid-masjid Allah, dia bukan takat surau dia, masjid dia mana singgah masjid, mana singgah dengar azan masjid, bawa kereta dengar azan singgah cari masjid. Ini orang ulang alik ke masjid, yang hati dia mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, teringat pada masjid, terpaut pada masjid, nak pergi masjid. Orang ni bila lockdown baru ni, dia menangis sakat. Hari Jumaat dia menangis. Saya jumpa kawan saya ustaz, saya rasa macam ustaz sebut cerita. Saya cerita macam mana satu orang Maulana di India kena tangkap. Saya pernah cerita pada tuan-tuan rasa dia. Maulana tu ditangkap oleh British, dipenjarakan. Bila duduk dalam penjara, dia duduk dengan buat amal seolah-olah satu tempat uzlah bagi dia. Buat amalan, zikir, Quran, hafal hadis-hadis, dia muhadisin, alim. Bila masuk hari Jumaat, dia ambil baju dia yang baru, bukanlah baju baru, baju yang bersih ni, bawa keluar kurta dia tu, serban dia, ketayap dia, selop. Orang India bukan selop, orang utara India pakai selop kurta tu, bawa keluar semua, tak tepi. Dia mandi sunat Jumaat, potong kumis dia, misai dia, kuku potong. Lepas tu pakai dia punya kurta dia, balut serban dia, lekap semua elok, redak dia, buka bau, ambil minyak tak, sapu. Bangun azan di masjid. Kalau di Delhi ni cuma masjid lah, zaman tu cuma masjid. Dengar azan sayup-sayup, dia bangun nak pergi masjid. Dia duduk penjara, nak pergi macam mana? Dia bangun pergi masjid, jalan sampai pintu penjara pegang. Menangis dia, wahai Allah, ini saja yang aku mampu. Ini saja yang aku mampu. Orang yang macam ni, dia bertambah iman, kekuatan iman datang, kerisauan dan kebimbangan. Yang saya nak cerita malam ni, kerisauan ni lah. Bukan kita sedap dengan keadaan yang ada, dengan SOP yang ada. Kita kena sedar yang ni, kerisauan yang ni. Allah tak boleh lagi, bila ya Allah nak boleh duduk rapat-rapat ni. Bila boleh duduk rapat-rapat, enggang dah. Macam tu. Bila tak boleh main masjid, masuk dalam Facebook apa punya kerajaan ni macam ni. Saya masjid tak buka, nak semayang pun tak boleh, kata bumbang, kira dia dahsyat lah. Tu, buat rakaman duduk depan tu, tengok. Rakaman. Kerana komplain sini, komplain ni, masjid macam mana ni, sembahyang Jumaat tak ada apa tu. Bila buka sembahyang Jumaat, dia pun tak ada buat muka. Ni orang yang macam ni, duduk Facebook duduk bersilat dalam Facebook ni. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni, orang yang ulang alik ke masjid. Kita ada terasa hati kita bila tak boleh Jumaat, gelisah. Setengah orang, satu wartawan surat khabar kita ni, bukan berita harian ni. Jadi dia ambil gambar perempuan hari Jumaat dekat Masjid Negara kat luar, menangis dia ambil.
Bila orang datang, masjid dah dikunci, tak boleh. SOE tak boleh nak buat apa. Mereka lempak sejadah, ambil kertas surat khabar, ambil kotak, mereka semayang jemaah di luar. Dia tengok, dia perempuan, dia tengok, dia sedih. Itu keadaan berlaku. Dan orang ni nak semayang, terlalu rindu dengan masjid, tak boleh dah. Yang ni yang kita nak. Bukan kita sedap dengan SOP. Kita terpaksa kena ikut. Tapi jangan sedap dengan keadaan yang berlaku ini. Supaya terus kerisauan. Bila kita risau, tuan-tuan, Allah akan ubah benda ni. Allah nak kita tu. Ni ujian. Bila datang ke masjid atas rangka iman, fashhadu lahu bil iman. Bila meninggalkan masjid, perkara yang boleh merosakkan iman, boleh melemahkan iman. Mafhum mukhalafahnya begitu. Mafhum sebaliknya. Kalau pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksi dengan iman, beriman pada Allah dan hari kemudian, maknanya meninggalkan masjid dan amal masjid juga perkara yang melemahkan iman. Jadi takdir Tuhan satu ujian untuk kita. Kita sedar ini ujian dan kita kena letak kerisauan kebimbangan ni, supaya bukan kita sedap dengan selesa keadaan ni. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang ada orang sedap dah selesa. Bila dah Jumaat tadi, dia pun tak sempat. Dia depan masjid Bandar Baru minggu lepas, depan masjid Bandar Baru, turun, dia cuy derian macam biasa, Mustang King. Kami duduk orang baru balik semayang. Mana pergi? Dia dah selesa dengan semayang 12 orang dulu, 3 orang dulu, tak ada semayang Jumaat, lock dulu. Dia dah selesa yang tu. Kita jangan ikut rentak keadaan. Kita mau jadi orang yang merubah keadaan. Dan Allah SWT akan bantu kita, tuan-tuan. Allah kesian dengan kita dan Allah akan mudahkan kita buat amal. Tuan-tuan, kita kena doa ni. Sikit masa lagi kita akan boleh seperti biasa. Tolonglah ikatkan diri kita dengan masjid. Kerana yang akan datang, ini bukan persoalan hukum. Ini persoalan yang menggugatkan iman kita. Perkara yang akan datang, perkara yang akan menggugatkan iman kita. Dan perkara yang kita kena usah semasa, daripada masa ke semasa, adalah berkaitan dengan iman. Dan datang ke masjid termasuk dalam rangka iman. Allamana Rasulullah SAW sunanul huda, wa inna min sunanul huda as-salat fil masjidi alladhi yu'azinu fi. Dalam kaitan dengan hidayat daripada Allah, sunanul huda, sunnah yang terkandungnya hidayat dan kekuatan iman datang. Maka kita kena jaga solat berjemaah. Kena pujuk anak-anak kita datang jemaah. Kita diberi ruang, kita dah lock dulu dekat berapa 3 bulan tak boleh pergi masjid. Saya pun susah hati. Kawan-kawan datang, "Oi ustaz, bila nak balik?" KKM telefon saya. Cik ada mana? Cik dah buat saringan. Cik tabligh kan?" "Ya, saya tabligh." "Cik dah buat saringan?" "Dah, saya dah pergi." Saya tunjuk gambar, ada orang taman lah ni, kira special branch cukup banyak kat taman ni. Mereka cari saya, "Mana ustaz balik ni? Rumah dah penuh lalang." Dah 3 bulan saya tu. "Mana pergi?" Saya hantar gambar saya. Gambar saya pergi saringan. Kebetulan kawan ambil gambar, saya guna. Ni, waktu pergi saringan, semua pakai Zoro belakang. Waktu tu mana ada Zoro lagi. Kita punya SOP tak lekat lagi. Saya dah pergi buat saringan. Alhamdulillah, lepas. Bila saya balik tu, dia orang buat saringan besar-besaran tu semua. Habis polis pun pergi rumah. Yang sampai pergi rumah, orang jiran pun ambil gambar. Kena tangkap, kena lari. Mana dia tunggu nak pergi. Jiran ni kira jiran ni kira dahsyat ni, kira prihatin sungguh, ambil gambar tulis dalam Facebook. Satu lagi, budak tabligh telah ditangkap kerana telah melarikan diri. Amboi, punya bahasa. Sampai bila ada kes tabligh ni, Ketua Polis Negara Datuk Bahadur tu sebut bukan tabligh punya hal. Sebelum tu dah ada kes Cina tu, ingat tu kes Cina yang bawa daripada. Saya balik daripada Kanada, singgah dekat Beijing. Saya balik dari Kanada, saya tinggal kat Beijing sebelum lockdown. Saya duduk kat Kanada, saya keluar di Kanada 2 bulan, balik duduk kat Beijing selama 23 jam. Di Beijing, China, waktu tu tak ada pakai mask ni. Waktu Wuhan dah sibuk. WHO dah kata berhati-hati. Kita punya PM lama kita dengan timbalan PM dan Menteri Pelancongan kata boleh, Cina lain boleh masuk. Wuhan punya timpa nak main kita. Dia pergi ikut Beijing. Bukan dia duduk. Bukan orang Beijing, semua orang Wuhan. Saya naik flight tu. Saya tengok dalam flight tu semua Cina. Yang tak Cina, saya kawan saya. Dengan makcik Indonesia. Dengan anak dia. Tu pun sebab saya jumpa dia dekat hotel. Jumpa. Tengok budak tu cakap Inggeris. Tengok muka macam Filipina. Saya tanya dia, "Are you from Filipina?" "No, I'm from Indonesia." Oh, ibu dari Indonesia. Ya, dia pun masalah juga.
Dan waktu tu saya jumpa hanya 3 orang Cina aja pakai mask ni. Dan tak ada. Dalam flight penuh dan turun dari airport dengan mata saya ni, dengan mata turun dari airport, tidak ada sikit pun saringan. Beratus-ratus Cina yang duduk dalam flight lain, punya banyak tidak ada kawalan. Selepas balik sini 22 hari bulan, kemudian selepas tu baru coronavirus selepas seminggu ke 2 minggu lepas tu, coronavirus. Jadi saya KKM telefon, Cik ada di mana? Saya ada di Kedah. Oh, dah buat saya dah. Tu macam mana saya nak kena buat lagi? Tak apa, tuan tunggu panggilan kami. Saya pun tunggulah panggilan. Tunggu, tak ada panggilan. Saya nak pergi cek kod kena ke apa ke. Saya nak pergi cek. Bila nak pergi cek, anak sedar saya kata, panjang jangan pergi. Sebab kat hospital tu dah tak ada kawalan lagi lah. Dia tak ada lagi. Dia orang ramai nak pergi semua ramai. Tak lah nak kontrol. Kod panjang kena kat situ pula. Jadi saya tak pergi. Jadi saya tak kenal apa, tak ada apa. Cuma saya ikutlah nasihat kumuh. Lepas tu minta maaf rahsia bocor. Saya minum air ketum. Jadi orang di penonton di luar tenda tu di ubat, bukan minum air ketum. Tuan-tuan, ubat batuk dia ubat, tapi kalau dah bubuh sebotol ni telan ubat batuk, itu bukan ubat, itu mudarat. Semua macam tu. Mudarat. Tapi ketum bukan ada apa-apa, kita bukan penagih. Saya minum 2-3 hari, 4-5 hari sekali. Mungkin sebab tu dan doa banyak. Saya terperangkap bawa jubah selai, kurta saya selai, seluar selai, kemplekat selai. Saya perin macam mana aku nak ni. Pergi kedai semua tutup, lockdown duk pakai seluar tu. Tak boleh. Akhirnya beli online. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala pelihara. Jadi tuan-tuan, kita dah diberi nikmat balik, boleh datang ke masjid. Jangan tinggal. Kalau daftar pergi masjid, pergilah masjid. Ini kamu tak datang, 20 tempat dah kosong. Macam setengah masjid, 20 tempat. Masjid pula bila dah habis azan yang pertama tu, kunci. Polis pula jaga. Macam masjid Bandar Rempung Senawang, polis jaga. Orang nak datang tak boleh kena balik. Masjid Raya Sayang tadi nak masuk, depa tu deh, kesian tengok orang beratur di masjid Rasa Sayu. Saya kata sayu juga aku tengok Rasa Sayang tu kat Senawang. Kawan nak beri, lari pergi masjid sana pun tak boleh. Jadi kena datang awal lah. Peraturan kena ikut. Tolong jangan daftar supaya dapat penuh. Kalau tidak orang lain nak datang tak boleh. Macam khutbah kita sebut, isilah. Dan keadaan ni kita bukan reda benda ni. Kita tahu ini bukan SOP punya standard. Tapi kita semayang dengan satu perasaan. Ya Allah, kembalilah kami balik buat semayang dengan sempurna macam mana Nabi Ayub ni ajar. Sebab dalam perang pun, dalam suasana paling gawat dalam perang pun, sembahyang tetap kapan. Tidak ada jarang-jarang pun. Sebab tu saya kata ni zaman kita ni macam ni. Tapi kita rasa sedih dan doa, wahai Allah, kembalilah kami balik, boleh memakmurkan masjid kamu dan boleh menghidupkan. Dan Kementerian Kesihatan, KKM pun, kita Menteri Kanan pun berkata boleh balik acara program, kuliah, semua boleh balik. Dan ini akan kembali balik. Tuan-tuan, bila diberi ruang, tolong ingat balik ketika 3 bulan lockdown, kita nak buat balik amalan, nak hidup balik. Rasa sedih tu, jangan jadilah macam tu lagi. Jadi kita kena doa banyak pada Allah dan datang dan ajak orang lain sama-sama memakmurkan masjid kita, surau kita. Dan tuan-tuan lah, bukan orang lain, tuan-tuan yang datang sini ramai-ramai ni, makcik-makcik semua, dan kita lah yang main peranan. Dan datanglah ulang alik ke masjid dan ajak orang lain, sama-sama kita makmurkan masjid. Kerana masjid rangka iman dan Allah pelihara bila mana masjid dimakmurkan. Boleh? Standard SOP sampai insya. Jadi saya berhenti sini. Ikut SOP ya. Wallahu alam. Bukan Allah Ta'ala mudahkan saya tuan-tuan semua untuk ambil iktibar amal sampaikan. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.